Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita bersyukur Allah Taala dapat kita adakan kelas pada pagi ini. Ini kelas yang keberapa ni? Secara Zoom macam ni. Dah ada kelas macam ni sebelum ni. Berapa dah? Tak ada. Ni kali pertama Ya, kali pertama. Kali pertama. Nah, Kali pertama sih. jadi kita akan gunakan ni lah Zoom lah untuk sesi interaksi macam ni. Cuma yang ke depan nanti cikgu akan rekod video dulu, cikgu mengajar. Kemudian cikgu hantar dalam YouTube. Kita tengok dulu. Jadi kelas ni kita akan lebih pada bincang dan ni lah latihan dan perbincangan lah. Latihan cikgu akan hantar melalui WhatsApp group ataupun Google Classroom. Jadi insyaAllah hari ni kita nak masuk tajuk tentang keseimbangan pasaran. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang permintaan dan penawaran. Kita dah belajar tentang permintaan dan penawaran. Sekarang ni kita nak tengok pada keseimbangan pasaran. Kalau tengok gambar raja ni apa yang kita faham? Ini gambar apa ni? Keseimbangan. Keseimbangan. Okay, dalam pasaran pun dia ada keseimbangan pasaran. Dalam kehidupan kita pun kena ada keseimbangan. Apa contoh keseimbangan dalam kehidupan? Apa Pemakanan. Contoh? Pemakanan yang seimbang. Pengurusan masa yang seimbang. Main game dengan belajar yang mana kena banyak? Ya, seimbang ni bukan sama banyak. Tapi kita letak satu pada tempat dia. Jadi semua tu perlu pada keseimbangan. Dalam Quran ada tak tentang keseimbangan? Dalam surah Ar-Rahman sampai ingat ayat-ayat awal. Allah jadikan alam dalam keadaan seimbang kan? Okay. Jadi kita nak belajar tentang keseimbangan pasaran. Ya. Jadi dah sebut keseimbangan pasaran ni ada dua benda besar lah yang kita nak pelajari. Pertama cikgu akan menerangkan konsep keseimbangan pasaran. Apa yang dikatakan keseimbangan pasaran. Yang kedua, kita kena boleh melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual permintaan dan penawaran pasaran. Dua benda ni kita sampai begini. Lepas tu kita faham apa yang dikatakan keseimbangan pasaran. Kita boleh bayangkan apa dia keseimbangan pasaran. Yang kedua, kita boleh melukis gambar rajah dia. Bentuk X, dia akan misalnya jadi bentuk X. Ini kita akan belajar hari ini lah. Dua benda. Okay, PowerPoint ni nanti cikgu akan masuk dalam grup kita, grup WhatsApp kita. Jadi salin yang penting-penting ya. Yang kita rasa penting. Dengan salin form, PowerPoint juga akan hantar nanti. Kita boleh download, kita boleh print dan sebagainya. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni, tak pernah keluar lah. Dia lambat sikit. Okay, ni gambar rajah apa ni? Jual beli. Jual beli di mana? Pasar. Di pasar. Ini dikatakan bila penjual dan pembeli bertemu, itu dia panggil pasaran. Yang ni dia panggil pasaran langsung. Pembeli dia ambil sayur, dia bayar duit dekat penjual. Mungkin juga dia minta kurang harga. Maknanya pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung. Itu kita panggil pasaran langsung. Pasar langsung. Ada tak pasar yang tak langsung? Online. Contohnya? Shopee, Lazada kan? Itu online. Amazon. Boleh kita nak minta kurang kan dia? Betul lah. Tak boleh kecuali dia bagi harga, kecuali dia bagi diskaun. Jadi ini dia panggil pasaran tidak langsung. Jadi ada pasaran langsung, ada pasaran tidak langsung. Tetapi kedua-dua tu penjual dan pembeli berinteraksi, berlakunya urus niaga jual dan beli.
Itu kita panggil pasaran. Terus yang kita nak beli. Nah, ini secara umum. Jadi kita ulang kaji sikit. Sebelum ni kita dah belajar tentang permintaan dan penawaran. Apa yang kita faham dengan permintaan pasaran? Kehendak. Kehendak dan kemampuan. Willingness and ability. Keinginan dan kemampuan untuk beli satu barang pada satu tingkat harga tertentu pada satu jangka masa tertentu. Itu permintaan secara umum. Kalau permintaan individu maknanya keinginan dan keperluan individu. Kalau pasaran maknanya banyak individu dalam pasaran. Bila sebut permintaan pasaran, dia mungkin melibatkan CA, CB, CD, CE dan sebagainya. Kita jumlahkan semua permintaan dia, kita panggil permintaan pasaran. Kalau pada harga RM5 mungkin CA nak beli 4, CB nak beli 3, CC nak beli 2. Tapi jumlah dalam pasaran dia 9 lah. Sebab 3 orang. Jadi itu permintaan pasaran. Dan penawaran pula maknanya penawaran pasaran maknanya jumlah yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat dalam pasaran lah. Syarikat A, syarikat B, syarikat C. Ini maksudnya penawaran pasaran. Ini segi definisi. Permintaan pasaran. Permintaan pasaran ialah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu dalam pasaran pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Ini segi definisi lah. Definisi dalam ekonomi kenapa? Definisi kena hafal. Kenapa? Salin cikgu. Salin dulu. Dan kena hafal lah. Ya, ya. Atau sebab salin habis tak apa, lagi cikgu akan send dalam grup. Barang atau perkhidmatan. Ini katakan permintaan pasaran. Kalau individu seorang lah. Kalau pasaran, semua individu dalam pasaran. Ini permintaan pasaran. Pasaran pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Sebut tertentu mana dia sat lah. Lepas setengah jam, lepas hari dia akan berubah lah. Jadi jangan kita bayangkan pasaran tetap macam tu kan. Harga minyak pun sekarang makin murah. Dan boleh naik bila-bila masa, boleh turun bila-bila masa. Sebab tu dia kata pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Baik ke? Ini jadual tak salin apa nanti cikgu bagi. Salin ringkas-ringkas je. Ini contoh jadual permintaan pasaran. Bila harga RM5, mutu nak beli 150. Raju nak beli 155. Jadi jumlah dalam pasaran 305. Jadi maknanya ini katakan jadual permintaan pasaran. Kalau harga RM10, maknanya kalau mutu dia nak beli berapa? Dia nak beli 100. Mutu nak beli 100. Raju dia nak beli 105. Ini permintaan bagi raju. Kalau pasaran maknanya kita jumlahkan mutu tambah yang raju jadi berapa? 205. Ini maknanya permintaan pasaran. Pada harga RM10. Pada harga RM15 maknanya mutu 50. Kemudian raju 55. Jadi jumlah pasaran dia 105. Ini permintaan pasaran. Ya. Okay, apa dah penawaran pasaran? Jadi kalau tadi permintaan pasaran, penawaran pasaran ialah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh semua firma dalam
pasaran pada satu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Ya, cikgu. Salin dah salin. Okey. Ha. Sambil salin sambil dengar lah. Jadi kalau penawaran Okey. penawaran kita masuk umum dia, kuantiti barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh suatu firma dalam satu jangka masa tertentu, satu tingkat harga tertentu. Tapi kalau penawaran pasaran, maknanya kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh semua firma dalam pasaran pada satu tingkat harga dan jangka masa tertentu. Dia ni untuk saya nampak rambut tu. Pada satu tingkat. Okey, boleh? Siap salin lah. Belum. Sikit lagi. Dah. Boleh ringkas-ringkasnya. Lagi cikgu bagi Dalam PowerPoint ni. tingkat. Okey, dah cikgu. Jadi kalau boleh handphone kita, kalau tak ada laptop, kita pakai Google Slide lah. Install Google Slide lah. Lagi satu, Zoom ni juga boleh install kat laptop. Kalau dah ada laptop di rumah, kan kita boleh guna laptop lagi senang, nampak lagi jelas. Okey. Sekarang ni macam mana nak bentuk keluk penawaran pasaran? Boleh bayang tak keluk permintaan dia mencerung ke bawah daripada kiri ke kanan, kan? Maknanya keluk permintaan dia mencerung ke bawah daripada kiri ke kanan. Macam ni lah. Maknanya keluk permintaan macam tu. Lakarkan sikit. Kalau permintaan dia mencerung ke bawah daripada kiri ke kanan. Kan ni keluk permintaan, betul tak? Kalau keluk penawaran pula mencerung ke Kanan. Oh, kanan ke kiri. ke bawah daripada kanan ke kiri. Oh, Boleh bayang tak bila satu mencerung ke kanan, daripada kiri ke kanan ke bawah, satu daripada kanan mencerung ke kiri ke bawah, apa jadi bila keluk tu? Pada satu. Dia bersilang kan? Silang. Dia bersilang. Jadi titik kesilangan tu yang dikatakan titik keseimbangan pasaran. Jadi titik dipanggil titik E. Titik apa? Titik E. Dipanggil E ni mana equilibrium. Equilibrium mana titik keseimbangan. Timbangan. Ini cikgu bagi konsep lah. Tapi kalau kita lukis keluk, jangan lukis keluk macam ni. Dia mesti ada apa? Mesti ada paksi X, mesti ada paksi Y. Y, mesti ada titik asalan. Kosong. Mesti ada ni apa dia? P. Kemudian dia ada Q. Maknanya kuantiti dan titik asalan. Jadi inilah gambaran keluk keseimbangan pasaran. Dia menggabungkan keluk permintaan dan keluk penawaran pasaran jadi bersilang. Yang tepat bersilang tu kita panggil titik keseimbangan, di mana pada titik keseimbangan harga permintaan apa? Tangan cikgu buat sini lah. Maknanya apa? Ya. Jadi pada titik keseimbangan tu harga bagi permintaan pun P, bagi penawaran pun P, P1. Kemudian kuantiti permintaan pun sama, kuantiti penawaran pun sama. Sebab tu dia panggil titik keseimbangan. Maknanya pada titik keselangan ni
kuantiti bagi permintaan pun Q1. Kuantiti bagi apa? Penawaran pun Q1. Dua-dua tu pada harga P1. Ini dia kata akan keluk keseimbangan pasaran. Ni kita bagi konsep dulu. Kita tengok depan sikit, nanti kita akan tengok contoh. Contoh kalau sekarang ni kita tengok ni jadual. Contoh jadual keluk penawaran pasaran. Jadi cuba bayangkan kalau keluk penawaran pasaran, keluk kita buat dalam kelas tu kan. Harga RM15. Tapi cikgu kata apa? Kalau buat jadual untuk jawab periksa, jangan buat macam ni lah. Ini rumit. Kalau jadual periksa, buat harga dia 1, 2, 3, 4. Jangan buat 15, 30, 45 susah. Kuantiti ditawarkan, kalau penawaran ni apa? Lagi lama, lagi tinggi harga, lagi tinggi penawaran. Buat 1, 2, 3, 4. Yang apa syarikat QIS ni pula buatlah 4, 5, 6, 7. Jangan dia buat jumlah banyak-banyak, jadi susah. Buat 2 syarikat cukup. Buat 2 syarikat cukup. Okay, ni contoh keluk penawaran pasaran. Itu kita buat dalam kelas kan, maknanya lebih landai. Keluk penawaran pasaran lebih landai daripada keluk penawaran individu. Sebab dia jumlahkan semua dalam pasaran. Kalau permintaan pun sama juga. Ini baru kita pergi tentang maksud sikit. Tadi cikgu sebut lah, ni definisi dia. Bila sebut pasaran, ialah tempat ataupun situasi yang membolehkan penjual dan pembeli berinteraksi. Sama ada secara langsung, macam di pasar kita tengok gambar ni, ataupun tidak langsung. Kita sebut Lazada, Shopee, Ensogo apa semua. Untuk menjalankan urus niaga pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Kalau gambar kita tu dia, video kita tutup ayat, dia boleh ubah, boleh tolak dia kata. Dia boleh, gambar tu boleh pindah video kita. Ni katakan pasaran. Tempat ataupun situasi. Kalau pasar tu tempat lah. Dalam online dia panggil situasi. Tapi yang penting, tempat dan situasi ini membolehkan penjual dan pembeli berinteraksi. Yang menghasilkan urus niaga, jual beli. Berlakunya urusan jual beli. Okey, boleh. Siap, Salim. Harga dalam betul. Lagi ke? Tak. Dah 10 minit lagi ni. Dah ada 10 minit lagi. Nak laju-laju sikit. Memang 10 minit lagi. Dah ke? Okey ya. On. Jadi apa dia katakan keseimbangan pasaran? Boleh bayang nak keluk cikgu lukis tadi? Dia katakan seimbang bila kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. Ya. Ini katakan dia katakan keseimbangan pasaran. Kita sebut tadi lah bila dua keluk tu dia bersilang. Kuantiti. Ya. Ini katakan keseimbangan pasaran. E dia detik dia silang tu. E kita berat equilibrium. Equilibrium maknanya apa? Kita pakai mouse je, susah tu ni. Okay, ya. Apa mana? EQUI equilibrium. Equilibrium. Dia pun lupa. Okay, ya. Boleh.
Ini katakan keseimbangan pasaran. Okey. Jadi keseimbangan pasaran ni kita boleh tengok pada jadual, dan boleh juga tengok pada keluk. Tengok pada jadual macam mana jadual. Jadual tu mesti ada, dalam jadual tu mesti ada permintaan pasaran, ada penawaran pasaran. Contoh jadualnya macam ni. Okey ya. Kita tengok dalam jadual ni. Okey. Tengok yang warna apa? Warna pink tu. Pada harga RM30, kuantiti permintaan pun 9, kuantiti penawaran pun 9. Ini katakan di mana permintaan sama dengan penawaran. D sama dengan S. Itu dipanggil keseimbangan. Dipanggil keseimbangan. Di mana kuantiti permintaan pasaran sama dengan kuantiti penawaran pasaran. Sebab ukur permintaan makin harga tinggi, permintaan makin kurang. Penawaran makin harga tinggi, penawaran makin banyak. Dia akan bersilang lah. Dia ada satu titik di mana pada satu titik tu kuantiti permintaan dan penawaran ni sama. Jadi kita tengok harga dia apa? 30. Jadi harga pada titik keseimbangan adalah RM30, kuantiti keseimbangan adalah 9. 9 tu maknanya merangkumi permintaan juga penawaran. Dua-dua tu sama lah. Itu dia kata keseimbangan. 9 ataupun 9,000 unit. Abad dia dalam kiraan 1,000 unit. Okay. Ni lagi satu contoh keluk. Tadi bentuk gambar rajah, ni keluk. Ya. Ini keluk permintaan warna pink, keluk penawaran warna biru. Jadi dia bersilang dekat mana? Titik E ni. Pada titik E berapa harga dia? Titik E 30. 30 ha? RM30. Keseimbangan. Okey, berapa kuantiti dia? 9. 9,000 ha? 9,000 helai. 100,000. Okey ya, ini dikatakan keseimbangan pasaran. Ha? Ya. DD itu permintaan. D tu demand. Permintaan, Dia Allah. DD tu dia dalam ekonomi kita ringkaskan permintaan jadi DD. Di pemerintah kertas pun dia faham. Sebut DD dia tahulah. Maknanya permintaan. SS supply penawaran. Jadi dalam ekonomi boleh kita jawab keluk DD. Keluk permintaan. Itu pemerintah dia maklum. Dia tak panggil short form, dia panggil simbol dalam ekonomi ya. Jadi boleh kita jawab keluk DD bersilang dengan keluk SS. Jadi pemerintah ekonomi dia faham lah keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. Okey. Ini katakan keluk keseimbangan pasaran. Berlaku pada titik di mana DD sama dengan SS. Keluk DD bersilang dengan keluk SS pada titik E. Ini dipanggil berlaku keseimbangan pasaran. Okey, ulang kaji sikit. Apa dia masuk pasaran? Kuantiti sama dengan Atau situasi. Membolehkan penjual pembeli berinteraksi. Membolehkan penjual dan pembeli berinteraksi. Okey. Langsung dan tidak langsung. Dan langsung dan tidaklah langsung. Ada 3 elemen kan? Okey ha. Apa masuk keseimbangan pasaran? Pasaran. diminta sama dengan kuantiti Keseimbangan ditawarkan. pasaran. Itu diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Pada keseimbangan pasaran tu kita nampak titik E ya. Di mana harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan belum terdapat. Jadi kalau nak lukis keluk dia ada apa? DD CY. bersilang dengan keluk Dia ada paksi dulu. bersilang dengan Ya. Okey, ingat bila lukis keluk dia, tiga benda ni wajib ni. Paksi X, paksi Y dengan titik asalan. Ya.
Jadi kalau soalan keluk, jangan kita takutlah. Walaupun kita tengok, tak keluk apa nak lukis, tak ingat. Tak ingat dah berlukis paksi, titik asalan pun dapat markah dah. Jadi boleh dapat 2 ataupun 3 markah. Kalau soalan tu banyak markah. Jangan kita takut tengok soalan keluk je, terus sikit tak jawab. Kalau soalan pilihan tak apalah, kalau soalan tu kita kena jawab, kita jawab hanya, lukis je keluk. Sebab apa kita lukis paksi X, paksi Y, titik asalan, dah ada markah lah, daripada 5 mungkin dapat 2 markah. Kemudian baru kita lukis apa? Paksi X dan paksi Y. Why? Dan titik keseimbangan. Jadi dah siap paksi X, paksi Y, baru kita lukis pula. Keluk permintaan dan juga keluk penawaran. Ini contohlah keluk penawaran, keluk keseimbangan pasaran. Equilibrium, itu equilibrium. Okey. Boleh ya? Okey, jadi untuk hari ni lah. Minta semua on video, kita selfie sikit. Selfie sikit. Anjir. Lupa like ni siapa dia? Okey. Kita selfie sikit, senyum sikit. Okey. 1 2. Jadi ready ni mah. 1 2. Cikgu send dalam gambar. Send dalam WhatsApp. Okey, sesi ni pun cikgu rakam. Nanti cikgu akan upload ke YouTube, juga akan hantar link. Jadi kita boleh tengok balik. Apa yang kita bincang hari ni, kita akan tengok balik. Mungkin ada yang lain tak elok, lain putus-putus. Dalam video tu insyaAllah dia tak nak putus-putus pun lah. Kita boleh dengar suara dengan jelas. Okay, dah seminit lagi, dah tanya apa soalan? Kita ni berapa orang ni? 12 sebelah. 11 orang. Ya. Kita berapa orang semua? 11 orang? Semua adik? Ada yang tak adik ke? Okay, insyaAllah. Jadi masa puan tamat dah. Kita tak ada apa, moga Allah mudahkan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi, kita akan bincang. Kita rasa hari ni boleh tetap buat ni 1 hari ni. Kalau ada keperluan kita tambah 1 kelas lagi. Kalau ada keperluan. Kalau tidak cukup yang ni dan cikgu akan top up dengan video pengajaran dan juga latihan dalam WhatsApp atau Google Classroom. Jadi minta tolong daftarlah Google Classroom.